إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memuhasabah diri, kita bertakwa kepada Allah, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti kata kita patuhi segala yang Allah Ta'ala suruh dan kita jauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi perkara yang boleh membawa kita menyeleweng di dalam perjalanan kita bertentang dengan hukum syariat dan juga bertentang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk kita sama-sama menjadi hamba yang bertakwa di dunia dan juga memperolehi hasil di akhirat nanti, yaitu syurga Allah Ta'ala, dan dijauhkan kita daripada api neraka. Hadirin pendengar Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari ini, hari Jumaat, marilah sama-sama kita mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk kita sama-sama mendengar daripada syariat Allah, kitabullah dan juga sunnah Rasulullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diperjuangkan oleh para sahabat dia sehingga berlakunya pertempuran bertumpah darah untuk nak menjaga syariat Allah, untuk nak menjaga kitabullah dan untuk nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pernahkah kita memikirkan tentang hidup kita yang hanya sementara? Pernahkah kita memikirkan tentang nikmat yang Allah Ta'ala beri hanya seketika? Pernahkah kita fikir di sana ada hari kematian? Sedangkan kita berada di dalam, orang panggil kata, bandar apa merang ni, tidak sunyi daripada kubur anak-anak muda yang dikasihi Allah, orang lelaki yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, dan juga manusia yang Allah Ta'ala jadi untuk memperabdikan diri kepada Allah. Pernahkah kamu memikirkan apabila kamu lalu di hadapan kamu adalah kubur? Dan pernahkah kamu apabila diseru kata hari ini ada orang mati, lepas tu minta ui pakak-pakak di semaya-maya? Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, oleh kerana manusia yang Allah Ta'ala jadi di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala beri nyawa hanya seketika untuk kita guna pakai sebelum daripada kita dipanggil, sebelum daripada kita dicabut nyawa untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin yang menjadi kita. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, amat duka citanya manusia tak biasa nak kembali kepada kitabullah
dan juga ajaran al-Islam. Manusia hanya ikut kata orang rakyat lagu mana, suka ria balah mana, walaupun perkara itu bertentangan dengan ajaran al-Islam, dia pakai buat belaka. Oleh kerana manusia tidak pernah bersyukur dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, khususnya nikmat hidup. Yakinkah kita bahawasanya di sana ada hari kematian? Kalau kita lalu di mana-mana kampung, wajib kita kena tengok kata ada tanah yang lapik untuk disediakan oleh orang-orang kampung kita sendiri kepada hari kematian, khususnya diri kita sendiri. Kalau kita lalu ke Kedah, ada kubur Tok Kodo, ada kubur Tok Bidak, kita kena yakin kata hari kematian itu cerah dan nyata, jelas kata kita kena mati. Tanya kata mati di sini ni, Allah Ta'ala tempoh hari dak kita, ataupun anak muda yang dikasihi Allah, kita berasa kata orang tua dulu kau mati. Cuba kita mikir pada khutbah di hari ini, Al-Quran satu perlembagaan nak mengajar kita selaku manusia, satu katalog tak boleh kita tinggal walaupun sedikit. Oleh kerana perjalanan hidup Nabi SAW mendidik, menterbiah para sahabat dia melalui Quran. Tak ada duk bergaduh dengan kitab-kitab mantap duk di zaman Nabi SAW. Kembalilah kita kepada kitab Allah. Hei orang muda, tanyalah kepada bapak kamu di rumah, bila kamu seorang bapak nak mengajar aku seorang anak untuk pakai Al-Quran, kalau sekiranya tidak dididik dengan Quran. Dan juga seorang bapak nak tanya anak dia, bila mu nak berhenti daripada mu duduk gi kau ni untuk berhenti seketika mempelajari Al-Quran. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, hancurnya dunia di akhir zaman ini oleh kerana seorang lelaki apabila dinikah kahwin dengan perempuan, dia turut bini dia 100%. Sedangkan ibu dan juga bapa dia tak besar oleh kerana dia berpaling dengan ajaran al-Islam. Sedangkan martabat orang tua, ibu dan juga bapa adalah Allah Ta'ala sebut di dalam Quran untuk kita besar dan juga kita taat orang tua kita. Tapi hancurnya dunia lah ni apabila kena pasangan hidup dia bola retina, jangok, keturunan dia molek, banyak harta, tak dengar dah mak pak dia. Gi jalan situ, gi jalan sini, tak kira lah. Gi dihajar, kadang-kadang ingat beli barang wakil ke bini dia lebih daripada mak dia duduk di rumah lagi. Hancurnya dunia lah ni oleh kerana tidak meneliti, pelajar dan mempelajari hukum Islam dan juga syariat Allah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya kita bercocok tani. Ingatlah bahawasanya dunia ni adalah satu kebun untuk kita bercocok tani dan kita nak ambil hasil buah dia di depan Allah Ta'ala. Barang sesiapa yang lalai di dunia ni tak kira lah dia radak mana putuk guru ke, nayuk ke, orang kampung ke, orang awal ke, kalau dia tak tanam pokok dia sendiri di atas dunia ni, dia tidak boleh makan buah di depan Allah Ta'ala. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Al-Islam mengajar kita. Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran dia, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Satu kerangka ayat yang menggambarkan kita, nak mengajar kita selaku manusia, tak kira orang lelaki muda ataupun orang lelaki tua. Cuba kita pakai rujuk kepada ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, hamba bagi Allah, umat Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, satu katalog perlembagaan kita yang kita hidup di dunia ni hanya sementara. Alladzina yatluna kitab Allah, bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, suka mengkaji Al-Quran, suka mempelajari tafsir Al-Quran dan juga memahami Al-Quran. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang, menjaga salat wajib 5 waktu. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan mereka yang suka bersedekah, khususnya mereka yang mengeluarkan zakat, sirra wa alaniyah. Ini mari ayat yang untuk nak mengajar kita bila apa jadi orang.
Dan bukan kata tunggu ikut urut pergi. Khususnya bagi mereka yang suka main Facebook, khususnya bagi mereka yang suka main WhatsApp, khususnya bagi mereka yang suka main TikTok, dan khususnya mereka yang suka keluar ke perkara-perkara yang mereka buat di dalam dunia sosial. Allah Ta'ala mengajar kita, kalau yang ngaji media tafsir, dia pakai kata sirra wa alaniyah, ditakdim ke kalimah sembunyi ataupun secara senyap-senyap, sirra, dan selepas daripada tu secara heboh dan juga secara i'lan. Wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ataupun manusia yang suka buat sedekah, memberi kebajikan daripada sumber harta dia yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada dia secara senyap-senyap. Dan tak sibuk kita bangga ria. Cuba kita tengok di dunia sekarang ni. Nah, kadang-kadang we kesadekah pi pun buku ramah bubuh dalam Facebook. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, bercocok tanihlah kita untuk kita terima hasil di depan Allah. Bukan kita cocok tanah kita terima hasil di dalam Facebook. Bukan kita cocok tanah kita terima hasil dengan orang puji sanjung kita dengan ikan sedekah tidak. Dan nak ajar, Nabi ajar kita selaku ummah ni, suruh kita sembunyi ke sedekah kita yang pertama. Allah Ta'ala nak mengajar kita, kita ni ikhlas. Dan wa'alaniyah, secara beramah-ramah, secara muniti, secara orang panggil kata ada ongkon besar-besar, tak apalah kita nak elak. Nah, cara pribadi kita jadi sembunyi. Oleh kerana apa? Oleh kerana 7 gulungan apabila matahari duduk jekah panah di padang mahsyar, salah satu daripada gulungan yang boleh duduk di bawah naiknya arah, iaitu seorang ataupun hamba Allah yang bersedekah. Sedekah tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Apa arti pengajian Islam di sini? Nak banyak kata ajar kita ikhlas. Tangan kanan kita bui, tangan kiri kita tak tahu. Ni kalau tangan kita bui, seluruh dunia tahu dalam Facebook kita. Di manakah kita dengan ajaran Islam? Dan kembalilah kita kepada kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wahai hamba Allah yang bijak, wahai hamba Allah yang Allah Ta'ala akan fikir kepada kita untuk kita memikirkan tentang amalan kita. Allah Ta'ala perawat pada kita kata, mereka yang mensembunyikan secara sedekah dia dan juga secara i'lan, ikhlas kepada Allah, mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Satu kalimah yang Allah Ta'ala sebut dengan kalimah nego di dalam Quran. Dia orang nego dia dengan Allah Ta'ala. Nega pada mana? Ulama kata yarjuna tijaratan lan tabur, ay thawaban la yanqati. Mereka yang memerlu berhajat ganjaran pahala yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia, sehingga dia mati di dalam kubur pun Allah Ta'ala akan hantar pahala kepada dia tidak putus-putus. Berterusnya orang panggil nego yang tidak akan putus. Kadang kata manusia puji hari ni esok balas dah. Nego dengan Allah Ta'ala ni buat satu benda untuk nak bagi hasil di depan Allah Ta'ala, berterusnya kurnia Allah Ta'ala beri ganjaran pahala kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pendengar Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Marilah sama-sama kita memberi luang untuk kita meneliti dan juga mendalami ilmu Allah, supaya kita tidak terpesong jalan kita daripada jalan yang sesat dan membawa kita ke neraka Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam surah Munafiqun, Allah yang menurunkan wahyu kepada Nabi SAW, dan Nabi menyebarkannya. Nabi royak kepada para sahabat dia, Nabi didik tarbiyah sahabat dia. Oleh kerana sahabat dijamin masuk syurga,
Seperti mana khutbah yang lalu kita banyak kata 3,000 orang pergi dengan 100,000 orang lebih di dalam peperangan Mu'tah. Yakin dengan tidak ada bergantung dengan Nabi walaupun sedikit pun. Oleh kerana Nabi tak turut sekali pergi perang. Nah, kalau Nabi pergi sekali itu boleh jadi Nabi ni ada keberkatan dia, ada orang panggil winjan dia. Tapi Nabi wayak belah mana? Aku tak turut sekali pergi dengan Fa'mu 3,000 orang. Dia pergi di kota Mu'tah. Nah, untuk nak pergi Mu'tah dengan Fa'ru dengan hati yang yakin bahawasanya kemenangan dan juga bantuan itu 100% datangnya daripada Allah. Nabi tak say nak ajar manusia bergantung dengan sama manusia. Oleh kerana Nabi pun manusia juga. Nah, Nabi ajar manusia, ajar sahabat dia besar Allah dan yakin dengan Allah. Supaya kita bayar setiap sumber rezeki tak kira lah di dalam hidup kita ni datangnya daripada Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala beri tangan, mata, telinga, pangkat, derajat, duit pitih, anak janguk, tak kira lah. Kereta mewah, rumah besar, datangnya daripada Allah. Dengan sumber rezeki yang kita lalu, jadi comel, jadi juru. Nah, yakinlah bahawasanya orang yang bertakwa kepada Allah, dia lapar dunia dan juga lapar akhirat. Tak sedeki lapar ni. Dia orang dia beri sedekah, Allah Ta'ala akan tambah nikmat dia. Allah Ta'ala akan tambah harta dia. Dia orang dia kupi kat setara tu. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Hak kita naknya Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, hai orang muda dan juga orang lelaki. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Ta'ala seru kita melalui Nabi SAW, jaga rakyat sampai di tempat kita untuk sama-sama kita mendengar, untuk sama-sama kita pertibat dan juga ikuti jejak langkah Nabi SAW. Allah suruh kita infak harta kita. Allah Ta'ala suruh kita tolong bagi mereka yang berhajat, memerlukan pertolongan. Allah Ta'ala nak kepada kita untuk menjadi seorang yang sering bersyukur kepada Allah Ta'ala. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai hamba Allah Ta'ala, mu yakin kata di depan kamu ada hari kematian. Bila lagi mu nak infak rezeki ataupun kurnia yang Allah Ta'ala beri kepadamu, kepada orang yang memerlukan. Qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum daripada kamu dipanggil oleh Allah Ta'ala, iaitu hari kematian kamu. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Inilah sifat manusia. Apabila datangnya ajal dia, minta dengan Allah Ta'ala suruh panjang lagi usia dia, nyawa dia. Tak sewi malaikat mari cabut lagi nyawa dia, minta dengan Allah Ta'ala. Fa akum minas salihin, maka minta fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, dekah dia hidup, Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, nikmat rijal, orang gagah. Nah, cari sumber rezeki, himpun di dalam bank, di dalam peti besi dia. Dah berjuta-juta harta dia, dia tak say nak tolong orang miskin. Dia tak say nak mengeluarkan zakat. Dia tak say nak tolong ke orang yang berada di dalam kesusahan. Apabila dekat-dekat dia nak mati, Allah Ta'ala nak cabut nyawa dia, minta panjang nyawa dia. Untuk apa? Untuk nak ambil harta dia himpun di dalam peti besi dia, di dalam bank dia, nak pergi infak, nak pergi tolong orang susah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, jelas di dalam Quran ayat kata Allah menegur kita selaku hamba. Kita mengaji kata manusia, jangan kamu lalai dengan harta kurnia yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Seringlah kamu memuhasabah diri dan tengok teliti di dalam kampung kamu siapa yang memerlukan, berhajat untuk kamu tolong dia. Oleh kerana manusia apabila dia lalai, dia tak kaji Quran, dia tak ngaji tafsir, dia tak ngaji syariat Allah, dia pergi dengan gitu ya. Duit ada, pergi jali. Duit ada, beli motor kanak. Nah, kadang-kadang kita tengok motor, pasal molek-molek lah ni. Harga dekat dengan 200,000. Untuk apa? Untuk anak duk merah depan rumah orang ya. Nah, kadang-kadang mak kaya, anak minta beli kereta untuk apa? Untuk kidarat dan mensia-siakan usia dia demi untuk kemewahan dan juga harta mak bapak dia. Sampai itulah hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kembali kamu kepada Quran yang Allah Ta'ala kata kurniakanlah, infaklah harta kamu
sebelum daripada Allah Ta'ala nak cabut nyawa kamu. Dan apabila nyawa kamu nak telah dicabut, minta pula dengan Allah Ta'ala suruh panjang. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala petisik di dalam Quran dia nak ayat kata, Allah Ta'ala tidak akan memperlewatkan usia kamu. Dan meminta lah tanggal mana pun, kalau usia kamu duduk di hukum, oleh kerana Allah Ta'ala tahu wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau Allah Ta'ala panjang pun, dia lagi pula dia tidak akan kembali kepada Allah, dan dia tidak akan menginfakkan harta dia dan juga rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia akan joli, dia akan sia-sia ke harta yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Hadirin pendengar jemaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah dalam kita menguasai harta kita. Yang pertama, sidiklah atau teliti harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita kena yakin kata walaupun sekut sama, datanya daripada Allah, dan kepada Allah lah kita mengerjakannya. Yang kedua, wahai orang yang bergelar bapa, yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala yang kurnia ke kamu cenderung mata, iaitu anak, sama ada lelaki dan juga perempuan. Mu kena yakin kata dengan izin Allah Ta'ala lah, di dalam perut isteri kamu akan melahirkan sebuah cenderung mata, iaitu anak. Didiklah dia kepada jalan Allah Ta'ala menjadi anak yang soleh dan juga solehah, supaya kita menjadi manusia yang dunia dan bercocok tanam memaki hasil di depan Allah Ta'ala. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, pada khutbah yang terakhir, khususnya kepada kita orang lelaki, ingatlah bahwasanya ibu kita lah yang melahirkan kita. Oleh kerana di dalam Quran Allah Ta'ala banyak kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Duka citanya anak muda di zaman sekarang tidak peduli kepada ibu dia. Kadang-kadang nikah umur muda-muda seperti saya banyak sani, gilah mana-mana pun duit ada di dalam poket, tak biasa ingat nak beli wak kelik cendera mata kepada ibu dia. Bahkan di dalam hati dia tidur tak nera, maka tak lalu ingat ke bini dia, dia baru nikah sebulan 2 bulan yang telah lalu. Ibu yang mengandung dia 10 bulan di dalam perut, nak tidur tak boleh. Allah Ta'ala royak kepada kita selaku hamba, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu. Ibulah yang melahirkan kita sebagai anak, khususnya oleh lelaki. Menikah kahwin anak ada berapa orang pun, mu tak boleh tinggal ibumu dengan mu tak dali. Kembalilah kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, khususnya orang yang bergelar ibu yang mengandung ke kita 10 bulan, untuk kita sama-sama menjadi manusia yang tidak lupa kepada Allah, dan juga kita tidak lupa kepada Rasulullah, dan juga kita tidak lupa orang yang mengandungkan kita 10 bulan di dalam perut dia, dan menjaga kita la ta'lamuna syai'a, bewak kecing demam sakit dia berlaku cara kita tak kuasa nak didik diri kita sendiri ketika kita dilahirkan. Oleh kerana kita manusia yang dhaif. Nah, pamper pun ibu kita rubah, susu pun ibu kita suap, dah makan pun ibu kita suap, dah ngaji pun ibu kita atas. Tak kira lah. Sehingga pada mana? Sehingga pada kita ni Allah Ta'ala beri akal fikiran, cerdik, ngaji bijak. Nah, cuk ngaji penyatri, penyatur, penyair, bini tinggal ibu kita. Duduk dengan bini kita. Bini kita nak kereta video, bini kita nak baju molek beli dia. Mak kita minta khali putih ya, kerana khali rumah sembuh. Ngepek babai-babai tak saya beli ke mak kita yang mengandung kita 10 bulan. Dan untuk jaga kita daripada kecil sampai kita besar. Ingatlah bahawasanya Quran mengajar kita untuk kita kembali dan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat.
اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.